Okay. Start. Alright. Okay. Salam semua and hi everyone. Thank you so much for joining us today. Thank you. Okay. Before anything, I would like to brief you about the flow for today. We are going to start our first our session with the first script, which is Cinta Takkan Kill You, karya Yusof Bakar. Kak Zilfa Zainal will be reading the play, the stage directions as the narrator. Adik Seketika will be Darling, and myself, Leah Shara, will play and read Baby. And then we go on to Dicari Senja, karya Yusof Bakar also. Kak Zilfa will be the narrator. Cahaya Jais will read for Maisara, and Abang Rahim Johar will read as Abah. After we are done with the two scripts, Cinta Takkan Kill You and Dicari Senja, Wali Ali will take over and be our moderator for the Q&A session. Okay? Alright. So there are a few house rules before we begin. Okay, first house rule: we will mute your audio throughout the session to avoid distracting the readers and interrupting their concentration. Number two, feel free to ask any questions at the chat box to communicate directly to the readers. Please do so during the Q&A session. Third, keep an open mind and bawa positive vibes only, as there might be some glitches, technical errors, so open je untuk sebarang kebaran kalian sebegitu. And fourth, lastly, you are advised not to eat, drink, nor smoke throughout the entire session. Number five, any feedback and comments are delightfully welcome. We are sorry for any glitches. This project is still a work in progress. Thank you. We hope you enjoy your time with us and may it bring benefit to all of you for joining us today. Thank you. Alright. Thank you, Leah. Thank you guys for listening. And I hand over to Walid to take over the speed reading session. Hello, selamat petang kepada sesiapa yang sedang menonton kita punya sesi hari ini. So, untuk hari ini, kita akan ada dua skrip yang mana first adalah Cinta Tak Akan Kill You dan yang kedua adalah Dicari Senja daripada Yusof Bakar. So, kedua-dua skrip ni dia mempunyai feeling yang sedikit sama, tetapi sebenarnya dia adalah dua dunia yang berbeza lah. Dia punya world cerita tu berbeza. So tanpa kita buang masa, kita teruskan dengan Cinta Tak Akan Kill You oleh Yusof Bakar. Okay, Assalamualaikum semua. Kita akan mula. Actors ready ya? Cinta Takkan Kill You. Sinopsis. Darling dan Baby merupakan pasangan perompak yang sedang berlatih merompak. Watak, Darling dan Baby. Babak 1. Darling sedang bersembang dengan Baby. Tiba-tiba, Baby bangun dan menjerit. Cool. This is a robbery. Any of you fucking freaks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Baby, apa ni? Betul kan apa yang Baby cakap? Dah seminggu Baby hafal. Baby, kita nak bincang dulu apa yang perlu dibuat. Bukan tiba-tiba bangun menjerit macam orang gila. Okay, Baby minta maaf.
Baby faham apa yang perlu dibuat? Baby faham. Cuba ulang. Ulang apa? Ulang apa yang Darling terangkan pada baby tadilah. Oh, okey. Mula-mula, baby keluarkan pistol. Baby cuba mengeluarkan pistol tapi segera dihalang oleh Darling. Nanti dulu, cerita dulu. Cakap. Sorry, darling. Jangan buat kesalahan bodoh lagi. Baby minta maaf. Okey. Teruskan. Okey. Mula-mula, baby akan keluarkan pistol. Okey, bagus. Lepas tu, Lepas tu, baby akan buat crowd control. bagus. Lepas tu, Lepas tu, darling lah pula. giliran Darling Ya, darling pula cerita. cerita. Tak payah cerita lah, kita cuba je terus. Tapi tadi, darling kena, baby cakap. Kenapa baby suka complicatedkan semua perkara? Baby tak maksudkan macam tu lah. Sudah. Darling tak mau dengar. Kita cuba sekarang. Sekarang, Ya, sekarang. yes. Okey. Nanti, sabar. Timing is everything. Kira 1, 2, 3. Okey. Ready? I am born ready. 1. 2, 3. Everybody cool. This is a robbery. Any of you fucking freaks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Wait. What? Baby tak tunggu sampai 3. Itu pun jadi masalah. Please remember, timing is everything. One more time. Okay, baby. Selepas 3. 1, 2, 3. Everybody cool. This is a robbery. Any of you fucking... Tak payah fucking semua ni. Kita nak rompak kedai Tom Yum je lah. Tapi baby dah hafal. Darling kata tak payah, so tak payah. Okay, ready? 1, 2, 3. Jangan bergerak. Serahkan wang, barang kemas dan barang-barang berharga. Okay tak baby buat tadi, darling? Alah, yang baby off character ni kenapa? Baby nak tanya je, okey ke tak apa yang baby buat tadi? Just fokus kepada latihan kita. Kalau tidak, nanti jadi serba tak kena macam hari tu. Itu pun nasib baik kita sempat larikan diri. Tapi kan hari tu baby cuma... Ya, hari tu memang salah baby. Kali ni, apa je yang baby buat, semua tak kena. Semua salah. Merajuk lah tu. Ya, memang baby merajuk. Hantar baby balik rumah mak. Perkara kecil pun nak merajuk. Hei, Kecil darling kata, darling tu tak pernah nak menghargai perasaan seorang perempuan. oh, habis selama kita bersama ni, Darin tak pernah hargai perasaan baby langsung lah. Tak pernah. Betul tak pernah? Tak pernah. Nampaknya kita sudah tidak sehaluan lagi. Lebih baik kita berpisah. Pisahlah. Ingat baby takut? Betul ni? Betul lah. Jangan pergi ni. Pergilah. Darin pergi betul-betul ni. Ada lagi je kat sini. Cubaan Darling untuk mengugut baby tidak menjadi.
Darling terpaksa menukar strategi. Darling menggunakan pistol dan cuba membunuh diri. Kalau begitu, baik Darling mati saja. Darling, nanti. Tak ada nanti-nanti. Tak ada guna Darling hidup kalau baby tak mau terima Darling lagi. Nanti, darling, nanti. Baby menangislah air mata darah sekalipun, Darling tak akan berganjak daripada keputusan Darling. Darling. Baby, kecuali kalau baby maafkan Darling. Darling. Baby maafkan Darling. Baby mengambil pistol beliau dan menukarkan dengan Darling. Pistol tu tak ada peluru. Sampai hati. Darling kelihatan masih ragu-ragu. Baby sangat geram dengan perangai Darling. Menggunakan pistol yang diambil dari Darling, Baby menunjukkan cara-cara menggunakan pistol. Baby ajar macam mana nak tarik picu. Mula-mula, letak jari kat situ. Lepas tu, letaklah muncul pistol tu di mulut ke, di kepala ke, di dagu ke. Lepas tu, tarik picu. Tiba-tiba, pistol Baby meledak dan Baby rebah mati. Darling terperanjat. Baby, kenapa jadi macam ni? Jangan tinggalkan Darling. Ya Tuhan, kenapa kau hukum aku begini? Aku tak tahu nak pin kad ATM dia. Semua di dalam tu. Darling menenangkan diri dan mengeluarkan telefon. Hello, polis. Saya ada maklumat tentang rompakan bulan lepas. Ada reward kan? Cantik. Lampu padam. Selesai. Okey, terima kasih untuk bacaan yang pertama. So, yang untuk grup kedua dah ready ya? Dicari senja? Semua dah ready dicari senja? Sudah. Okey, cool. Alright. Okay. Rahim, okay ya? Okey, atas korang lah. Okay. I open video because mine's like Alright. Dicari senja. Sinopsis. Syarif merupakan pengidap penyakit Alzheimer dan dijaga oleh anaknya Maisarah. Semakin lama, penyakit Syarif semakin meruncing sehingga menggugat kesabaran Maisarah. Mampukah Maisarah bertahan? Latar tempat, sebuah bilik. Latar masa, kontemporari. Watak, Syarif dan Maisarah. Babak 1. Syarif sedang baring di atas katil. Anaknya Maisarah hadir membawa ubat. Abah, bangun bah, makan ubat. kau siapa? Saya Maisarah, anak Abah. Sejak bila aku kahwin? 50 tahun lepas dah Abah kahwin bah. Bila? Aku kahwin dengan siapa? Dengan ibu, Siti Mariam. Siti Mariam? Mary? Yes, Mary. Abah panggil ibu Mary. Ingat tak? Ini Maisarah. Maisarah? Ya, Abah ingat. Abah makan ubat ya. Tapi kau dah besar, Sarah. Sarah dah 30 tahun dah, Abah. Jam Abah mana? Ada, jam Abah Sarah simpan. Nak jam.
keluar dari pentas untuk mengambil jam dan masuk kembali. Nah, ini jam Abah. Ini bukan jam aku. Abah mana ada jam lain lagi? Ada. Mary hadiahkan Siti tempat aku. Ini Citizen Abah. Ini bukan Citizen. Ini bukan jam aku. Syarif membaling jam berkenaan. Maisarah dengan marah dan kecewa mengutip jam itu. Abah ni dah kenapa? Itu kan jam yang ibu bagi sampai hati Abah balik. Itu bukan jam aku. Kau bukan anak aku, Sarah. Anak aku baru sekolah rendah. Kau tu dah besar. Mana mungkin kau anak aku? Ya Allah, Abah. Saya ni Maisarah, anak Abah. Sakit Abah ni dah makin menjadi-jadi. Ya, aku tak sakit. Pukul berapa sekarang? Aku nak ambil anak aku kat sekolah. Syarif menggagahkan diri bangun. Kasihan dengan bapanya, Maisarah cuba membantu. Tepi. Aku tak perlukan bantuan kau. Mana kunci motor aku? Abah, nak berjalan pun Abah dah tak larat. Macam mana Abah nak bawa motor? Aku tak boleh biarkan Sarah tunggu lama-lama. Nanti entah apa jadi kat dia. Entah dia menangis, entah kena culik. Abah dengar sini. Sarah selamat. Sarah tak menangis, Sarah sihat dan Sarah tak kena culik. Okey? Mana kau tahu? Kau bukannya Sarah? Kau ada kat sini? Abah tu sakit. Sakit Alzheimer. Abah dah nyanyuk. Abah kena makan ubat. Syarif tidak mempedulikan Maisarah. Dia keluar dari pentas. Maisarah sedih. Kemudian Syarif masuk balik ke pentas. Aku cari kasut tak jumpa. Abah. Jam aku mana? Maisarah menyerahkan jam Syarif. Jam ini Mary berikan pada aku. Waktu ulang tahun perkahwinan kami yang kelima. Bersungguh-sungguh dia sorokkan jam ini. Walaupun sebenarnya aku dah tahu dah kejutan tu. Tapi aku pura-pura tak tahu. Mula-mula dia masak makanan kegemaran aku. Dia masak asam Jawa. Ibu masak asam pedas. Asam pedas, Abah. Aku tengok jam ni aku teringat Mary. Dia belikan pada aku ulang tahun kelima perkahwinan kami. Masa tu dekat meja makan. Syarif terus mendiamkan diri. Alzheimer menyebabkan dia boleh berhenti di dalam perbualan secara tiba-tiba. Ibu buat asam pedas ikan pari kegemaran Abah. Ibu goreng bekas sampuyu, air kelapa pandan dengan biji selasa. Syarif tidak mempedulikan kata-kata Maisarah. Dia buat hal sendiri. Abah, Hari ini hari apa? Selasa. Mana TV? Aku nak tengok rancangan Roda Impian. Abah, rancangan tu dah 15 tahun dah diberhentikan. Yang kau panggil aku Abah tu kenapa? Abah! Maisarah? Ya, saya Maisarah. Sarah? Abah makan ubat dulu. Ubat apa ni? Ubat Abah. Abah kan sakit. Abah sakit apa? Abah makan ubat ni dulu. Lepas tu Sarah bagi tahu, okey? Syarif makan ubat yang diberikan oleh Maisarah.
Abah pernah demam teruk. Ibu kau yang jaga Abah. Abah sampai tak boleh bangun. Masa tu Sarah belum lahir lagi. Abah belum ceritakan hal ni pada Sarah lagi. Belum pernah. Sarah dah jaga Abah hampir 2 tahun dah, Abah. Tapi yang ni Sarah belum pernah dengar lagi. 2 tahun? Mana suami Sarah? Sarah mana ada suami, Abah? Sarah tak kahwin? Kesihatan Abah tu lagi penting. Biar Sarah jaga Abah. Kahwin tu nanti-nanti pun boleh. Sarah tak kahwin kerana Abah. Abah. Abah janganlah nangis. Sarah okey. Kalau Sarah kahwin, Sarah kena ikut suami Sarah. Nanti susah Sarah nak jaga Abah. Abah dah lah tu. Janganlah menangis macam ni. Sarah tak sukalah tengok Abah sedih-sedih macam ni. Nak tidur. Nanti Sarah kemaskan katil, okey? Ini aja. Nanti badan Abah sakit. Ini aja. Maisara meninggalkan Syarif. Syarif tidur. Tetapi tiba-tiba saja Syarif menjerit. Abah kenapa ni? Kau siapa? Ini Sarah, Abah. Siapa Sarah? Mana Mak? Mak? Ibu? Mak saya. Nenek? Mak. Abah? Lampu digelapkan. Tamat. Alright, so terima kasih kepada pembaca teks yang baca 2 teks tadi. Cinta Tak Akan Kill You dan juga Dicari Senja, kedua-dua oleh Yusof Bakar. Dan dekat sini, daripada apa yang saya tengok dan apa yang saya baca sebelum ni, sebelum saya pergi ke sesi Q&A, saya nak cakap sikit lah pasal apa yang saya dapat daripada teks dan sesi bacaan ini. First, saya dapat macam saya sebenarnya tergelak-gelak tau bila korang bacakan Cinta Tak Akan Kill You tu tadi. Saya sebenarnya tergelak-gelak tapi saya tutup sebab tu korang tak nampak saya gelak. Sebenarnya tergelak sebab benda tu saya rasa sangat-sangat kelakar. Dia bukan witty, dia memang kelakar habis sebenarnya kalau dibuat dengan betul. Dia punya tempo, dia punya rhythm dan sebagainya lah. Sebab dia punya tema dia pun sedap juga. Dia macam dark comedy kind of thing. Itu untuk Cinta Tak Akan Kill You. Dan yang kedua, Dicari Senja. Saya rasa dia lebih pada family punya issues, family punya drama, macam mana kesabaran seorang anak untuk menjaga ayah dia. Yang mana saya tengok dia macam dia agak berat juga sebenarnya, tapi dia memang satu permainan yang sangat sedap lah. Kan? Kalau saya pengarah, saya akan banyak pakai lighting untuk Dicari Senja sebab benda tu memang sangat-sangat dramatik sebenarnya. Dan kali ni saya tengok pilihan pelakon dia pun okey, which is saya menunggu untuk tengok apa yang akan berlaku lepas ni. Maksudnya performance betul. Okey, so itu saja daripada saya. So kalau ada sebarang soalan, boleh tanya. You boleh tanya pakai Zoom ataupun you boleh sahaja tanya di chat ini kalau you malu kan. Boleh tanya di chat ni. Dan kita buka untuk floor. You boleh buka you punya sound dan kita boleh dengarkan soalan daripada floor. Jadi
kalau ada Walid ada apa-apa nak tanya discuss dengan pengarah ke pelakon ke, ada soalan dengan pelakon dengan pengarah, boleh juga kongsikan. Setakat ni saya tengok dia okey, dia tak ada masalah kan. Saya rasa saya sangat suka macam mana dia dibuat. Cumanya saya nak tahu, saya tak dapat bayangkan macam mana dia akan dibuat secara visual. Maksud saya macam sekarang ni bayangan saya macam apa tahu, saya macam membayang, kau tahu tak perasaan orang baca novel kan? Maksudnya bayangan tu adalah bayangan saya kan, bayangan saya, bukannya bayangan kreatif pengkarya. So ini soalan untuk pelakon, macam mana dia nak macam mana dia nak bawa watak-watak yang ada untuk, saya rasa saya lebih tertarik dengan ni lah sebenarnya. Yang kedua tu tadi, skrip kedua tu tadi, apa nama Mencari senja. Mencari senja tu saya lebih tertarik sebab dia macam berat, dan apa sebenarnya benda yang you nak bawa sebagai seorang pelakon. Untuk kedua-dua pelakon lah, saya nak tanya kedua-dua pelakon, apa sebenarnya benda you nak bawa supaya watak tu sampai kan, apa sebenarnya you nak tunjukkan. So mungkin kita boleh mula dengan watak bapa dia dulu, dan kita pergi kepada watak anak dia. Ya, Barahim silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, watak bapa yang Alzheimer ni, watak Syarif, dia ni dikategorikan nyanyuk. Latar belakang umur dia merupakan orang yang berumur 75 tahun. 70 tahun ke atas lah. So, jadi saya untuk mendapat, saya agak macam mencabar jugalah, pasal kalau saya berlakon, selalunya saya ni energi saya berlebih. Saya ni kira besar bukan energi saya. Bila saya kena tone down, bila saya dapat watak ni, saya kena tone downkan energi saya. Jadi saya tak tahu saya dapat kawal ke tak ke kan, tapi macam tu betul-betul saya kawal untuk dapatkan orang yang bila bercakap, cuba dapatkan orang bercakap 70 tahun yang dah lemah. Pasal saya ada pernah dalam keluarga saya pernah ada orang yang macam ni, orang arwah unjang saya. Dia memang dah tua, dan dia masa saya kecil-kecil lagi dia dah umur 70 tahun, dan dia meninggal almost 100 years meninggal. So dalam keadaan macam tu, dia memang dah betul-betul tidak bermaya, dan apa ni, dengan cakap pun dia cakap perlahan, sebuti-sebuti. Itulah itu yang saya dapat. Dan bila saya punya cabaran ni adalah daripada segi untuk pengawalan energi dan juga cara orang tua tu. Kemudian dia ada transition sedikit untuk jadi muda. Pasal dia Alzheimer, tiba-tiba dia macam last part tu, tiba-tiba dia jadi macam kanak-kanak. Itu cabaran lah bagi saya. Terima kasih Ibrahim. Untuk Cahaya, makluman Cahaya hanya menggantikan watak yang asal adalah Diva. Diva akan melakukan watak yang asal. Untuk sekeliling ni Cahaya stand in untuk sekeliling sahaja. Alright. Okay, so itu soalan daripada saya tadi. Cuma yang bapa tu tadi, dapat dengar tak? Sebab dekat rumah saya hujan, dapat dengar tak? Dapat. Kalau sesiapa boleh thumb up sikit. Reaction thumb up. Kalau dapat dengar, just bagi reaction thumb up. Okay, thank you. Sebab hujan saya takut tak dapat dengar. So tadi you cakap pasal bapa tu, Alzheimer. You cakap pengalaman dengan orang Alzheimer, dan saya pun ada pengalaman dengan orang Alzheimer ni, dan dia sangat suka untuk ulang banyak benda kan. Dia ulang benda yang sama. Macam saya punya nenek Alzheimer. Saya punya nenek Alzheimer sebelum dia meninggal. Which is umur dia waktu tu dah 80 lebih. Tapi dia sangat sihat. Dia sangat sihat. Dia jalan keliling kampung tiap hari kan. Kalau disesat, orang terpaksa cari
the thing is, setiap kali saya jumpa dia akan tanya, saya ni siapa? Dan saya terpaksa ulang banyak kali benda tu kan. Setiap kali. So keadaan tu memang, mungkin sebab tu saya rasa benda ni dekat dengan saya sikit banding yang first punya skrip tadi. So dia ada feeling yang macam mana pengulangan tu abuden redundant yang kita rasa macam wish, aku nak jawab ni, aku tak jawab kan ni aku ni kan, macam tu kan. Itulah keadaan dia kan. Tapi betul. Macam tu juga sama lah pengalaman saya dulu dengan abang bujang saya. Dulu juga sama juga. Dia orang macam dia orang sihat dulu kan. Dia dah pergi. Sampai kan dia orang dah pergi kencing, tiba-tiba dia terlupa dia nak kencing lagi. Sampai gitu. Itu dia. Pengalaman saya, pengalaman dulu lah dengan abang. Betul. Ya. So yang lain yang Yang penonton bagusnya dalam skrip ni untuk pengulangan tu dia dah ada dekat dalam skrip. Saya suka Pak Yusof punya skrip ni sebab dia macam simple, compact dan mudah. Dan saya dapat tahu juga skrip-skrip dia banyak dipentaskan untuk teater-teater pendek. Sangat-sangat sesuai dan student-student pun nak suka skrip-skrip dia sebab dia punya format tu mudah untuk orang faham. Dia tak ada philosophical yang keterlaluan, orang kata kan. Dia tak ada pengulangan yang keterlaluan. Mungkin ini betulkan saya kalau silap mungkin kalau macam skrip-skrip yang sebelum ini, skrip-skrip klasik yang kita jumpa, skrip-skrip moden yang 70-an 80-an, saya dapat tengok skrip-skrip dia orang banyak, teks dia banyak berulang dan panjang. Okey, berulang dan panjang. Tapi saya rasa benda tu berlaku sebab penulis-penulis tu orang-orang sastra tau. So orang sastra ni bukan dia orang tak faham, cumanya disiplin ilmu tu lain. Disiplin ilmu orang sastra dengan disiplin ilmu orang teater. So bila orang teater menulis, dia menganggap itu sebagai satu persembahan teater, bukan satu philosophical macam tu. So itu yang saya tengok lah. Betulkan saya kalau silap kan. So untuk soalan kat sini, ada soalan kat sini. Saya nak minta Adit ulang sikit. Cinta tak akan kill you. Kurang jelas tadi. Apa yang nak disampaikan? Okey, soalan kepada Adit. Cinta tak akan kill you. Hello, dengar? Terima kasih Harry tanya soalan tu. Dengar tak? Okay. Okay, kejap Okay, dia soalan dia macam ulas sikit, cinta tak akan kill you. Macam apa yang nak disampaikan tentang cinta tak akan kill you dari perspektif pelakon lah. Okay, bagi saya apa yang saya lihat dalam cerita ni ataupun apa yang saya boleh nampak lah, macam mana naifnya dua orang budak yang bercinta dan perhubungan itu menjadikan seseorang boleh melakukan apa saja untuk orang yang dia suka lah. Basically kita kan seorang yang bodoh kalau kita berada dalam apa yang dilakukan ataupun berlaku dalam situasi percintaan itu, semuanya kita anggap okey, boleh, dan kalaupun tidak okey, benda tu kita akan cari cara juga untuk yes, dia betul, yes, apa yang kita orang buat ni betul, benda-benda tu lah. Dan saya rasa apa yang saya nampak cuba dibawa untuk ini. Untuk pada Kak Zil, pada pengarah, perspektif pengarah, kalau untuk apa yang nak disampaikan kita tak kaki. Terima kasih. Samalah macam apa yang Adik cakap tu. Dia karakter dia, dua karakter yang muda telah kami bincangkan. Karakter yang sangat muda, sangat
mahu bersama dalam setiap perkara, termasuklah melakukan jenayah. Dia ada the same goal. Or maybe salah seorang daripada mereka menurut kata apa yang seorang lagi mahukan kerana atas nama cinta. Tak tahu lagi macam mana nanti bila we stage it. Apa yang saya nak cuba push adalah the fact that you akan nampak satu karakter tu dia lebih dominan daripada satu karakter yang lain, tetapi in the end rupanya it's the other way round. Rupanya yang controlling is karakter yang kita rasa lemah dan mengikut kata seorang lagi. So I don't know, through this reading probably we are still working on it lah. Jadi daripada perspektif saya, samalah saya setuju dengan apa yang Adik cakap tu. Basically that's it lah. Okay, dia? Sebelum tu, scene Cinta Takkan Kill You macam Damon Rice. Lagu Damon Rice yang mana tu? Nine Crime. Jadi masalah. Dia cakap. Tak apa. Pada Lea, Cinta Takkan Kill You ni sama juga perspektif dia macam mana adiknya Kak Zifah cakap. It's about two young people yang sangat naif. Okay, bila kita young, ada three notions sebenarnya. Kita ada yang dumb and broke, kita ada yang wild and free, kita ada YOLO, you only live once. So bila masa muda ni, kita nak try semua benda. And bila bercerita pada zaman muda, kita rasa macam kita nak hidup semati dengan dia. Macam dia lah, ke mana pun dia pergi, ke neraka atau syurga, kita macam nak ikut je. So macam couple ni like very right on that couple. Kalau macam dengar betul-betul skrip ni, sebenarnya diorang punya hive tu besar pun. Diorang cuma nak rompak kedai tom yum je. But they're like so beria. Macam tu lah. Budak. Budak. Yes. And kita orang tu yang memanggil each other baby darling tu. Okay, dekat sini ada satu benda kat sini dia cakap. Saya boleh jawab soalan tu. Dia kata inspirasi asal bukan dari lagu Damien Rice. So, abang ni tak nak bersuara lah. Makluman kata itu adalah Abang Yusuf Bakar ya. Yalah, abang tu tak nak bersuara. Surprise. Surprise. Kita itu adalah Abang Yusuf Bakar. Mungkin Abang Yusuf Bakar. So, Okay. Yusuf Bakar. So, Filis ada di sini lah. Hai. So, Abang Yusof, macam mana kita nak dengar suara Abang Yusof ni? Sebab Abang Yusuf penulisan. boleh berikan sepatah 2 kata. Cuba dengar. Dengar. Okay. Boleh bang. Saya ni pembantu orang je sepatutnya. Okey, saya jawab dulu yang tadi yang scene tu. Sebenarnya bukan keseluruhan isi scene untuk Cinta Takkan Kill tu dia sebenarnya base daripada cerita satu scene dalam Pulp Fiction. Malahan Tommy Zulu. ya, Tommy Zulu dan juga termasuk juga satu keseluruhan ayat tu everybody fucking apa benda tu itu semua fucking itu semua daripada Pulp Fiction. Okay. Sebabnya bukan kita nak ambil inspirasi dari Pulp Fiction, tapi macam kita cakap, macam mana yang Yor cakap, orang muda ni dia terpengaruh ambil inspirasi nak merompak tu daripada Pulp Fiction. Right. Sebab tu dia rompak tu. Buat sini tak ada bar, so kena rompak dia Tom Yum lah. Itu lah. Oh my god. Okay, Hello please. the idea tu dah nampak. Cuma nak tahu macam waktu abang tulis tu kan. Ini Tarantino kan. Tarantino dia punya teks berjela-jela.
dia punya skrip panjang-panjang dan dia banyak cakap, tak berhenti bercakap sebenarnya. So macam mana, macam saya tengok skrip ni, dia macam pendek-pendek, dia dah jadi macam Memit punya skrip tau, Memit talk tu. So Ya, betul. macam mana sebenarnya abang adapt ni idea itu untuk menjadi skrip yang Cinta Tak Akan Kill You? Dia dulu saya masuk ke tulis panjang-panjang. Okay. Tapi masalahnya bila tulis panjang-panjang, jadi saya shock sendiri. Bila kita tulis panjang-panjang, tak semua orang boleh macam ni dah. Dia boleh faham macam ni. Berapa ramai yang layan terima Tarantino? Berapa orang yang boleh terima dialog-dialog yang panjang dalam Tarantino? Tak ramai kan? Berapa ramai yang boleh layan Dain Said punya style? Tak ramai. So jadi cuma orang-orang tertentu saja. Saya terpaksa olah supaya disesuaikan dengan penonton, disesuaikan dengan audiens. Jadi macam lalu saya bukan macam Syafiq Yusof lah, maknanya macam Austin Kleon cakap wah, baca buku tak ingat dia punya ni. Maknanya still like an artist. Kita still like an artist. Kita pinjam idea, walaupun Tarantino pun sama juga, dia pinjam idea personal daripada ini, dalam Reservoir Dogs apa semua, dalam Fiction, dalam Hateful Eight, semua ada kan benda-benda yang macam tu lah. Jadi diolah, disesuaikan dengan audiens. Sebab macam Cinta Tak Akan Kill You memang ditulis khusus untuk short and sweet punya audiens. Short and sweet punya audiens, dia tak boleh skrip yang berjela-jela, dia tak boleh yang terlalu philosophical, dia tak macam tu lah pada pandangan saya. Jadi itu yang jadi yang macam tu. Berbeza berbanding dengan dicari sebenarnya audiensnya yang berbeza di tempat yang berbeza. Jadi bentuknya pun berbeza. Dia lebih pada permainan emosi, lebih pada kedalaman emosi. Tapi saya masih lagi tak fokus pada, ya macam Walid cakap tu betul, saya kurangkanlah dia dah makin tua ni, saya dah kurangkanlah filosofi tu. Sebab dulu ya banyak saya punya kriteria dulu dia banyak filosofinya, dia banyak dia punya kelamangan, metafor dan sebagainya. Sekarang tak. Okey, panjang bercakap. Okey, terima kasih Baik tu. Sama. Setakat ni masih belum ada soalan dari penonton. Kalau ada soalan, just boleh open you punya mic tu dan you boleh tanya. Ataupun you boleh tanya. Nak tanya. Yes. Betul. Yes. Aku nak tanya siapa? Yes. Saya nak tanya penulis tadi, Abang Yusof. Ya, sila. Kenapa decide untuk berhenti daripada menulis yang filosofi bila dah menginjak usia ini? Kenapa tak teruskan? Kenapa memilih keputusan itu? Benda-benda itulah. Sebab saya menulis dan mengarah ni daripada tahun 2000 kot, 2001 ataupun sebelum tu lah. Jadi dia ada proses je, kita tengok macam mana audiens dia terima ataupun ahli tak terima. Contohnya dekat saya punya base dekat Penang. Tu yang Ricky Nurse tu, dia orang kenal saya lah, dia orang pernah berlakon saya yang muka sekat tu. Dia akan berlakon saya. Bila tulis yang terlampau, mungkin kalau macam audiens di Kuala Lumpur ataupun tempat-tempat lain, saya rasa berbeza. Jadi bila audiens di Pulau Pinang ni, dia macam blend sikit. Dia tak boleh terlalu, ya betul saya cakap, philosophical, dia tak boleh terlalu dalam sangat, tak boleh terlalu metafor. Jadi kita perlu bagi yang lebih direct. Itu saya start sesuatu yang lebih simple. Dan yang kedua, saya juga tengok bentuk. Saya mula upah itu betul-betul bila selepas saya tonton teater Koken. Pernah teater Koken? Oh ya. Community kental. First punya di bawah Namron. Namron tu ya. Cari waktu tu volume yang pertama di Story BP. Itu yang betul-betul bagi inspirasi pada saya untuk buat yang bentuk yang macam tu. Dia sangat dramatik, tapi dia punya isi dia sangat
sangat dalam. Itu kalau yang jawab soalan lah. Faham? Ya, Koken lah. Projek Koken tu memang antara production yang sangat saya suka. Sebab waktu tu saya masih belajar. Saya masih dekat UiTM lagi. And then waktu saya tengok production itu, yang buat saya impress ada satu scene yang dia pakai kapur lah. Just untuk buat scenographic element. Memang sangat-sangat power dia pakai kapur tu. Memang saya rasa yang utama pada dia orang waktu tu ialah untuk berkarya. Yang mana dia kata dengan kekurangan yang kita ada, kita boleh berkarya kan. Which is yang itu, adakah itu yang sebenarnya yang membawa Abang Yusof untuk jadi macam sekarang ni? Okay, saya akan jawab yang Kerry ni soalan sekejap lagi. Saya jawab dulu yang Kerry. Koken tu salah satunya itu dari segi scenografi. Tapi saya sebenarnya dari segi Koken tu dia lebih kepada minimalis. Dia punya level of minimalis. Tapi Jaya menyampaikan bentuk dramatik yang sangat hebat. Sebabnya dia bergantung pada lakonan, dia bergantung pada pengarahan, dan 3 benda lah yang scenografi strategi. Sebab waktu tu yang saya ingat yang berlakon Sherry yang dulu kan macam Sherry yang sekarang lah, Sherry yang ada. Kemudian dia ada Amirul semua tu. Amirul dan sebagainya, dah ramai lagi lah. Maknanya waktu tu sebelum lagi kenal lagi, dan memanglah nampak dia orang punya lakonan memang tahap yang superb. Memang sangat-sangat hebat. Dan saya tahu kalau kenal gaya dia orang itu, itu yang bagi macam satu visi yang baru kat saya berbanding sebelum tu. Dan itu lebih kurang sama jugalah macam mana yang Kerry tanya. Macam mana kita nak tulis, tapi tak shot lagi. Maksudnya tulis ni semua orang shot lagi. Tulis je Kerry. Of course. Tulis je. Dia masalahnya kalau kita tulis, kita terlalu self-conscious, kita takkan jadi tulis. Tulis je. Lepas tu kita nak tahu mana tu shock atau tak shock, kita akan shock sendiri biar. Tapi bila nak tahu mana tu shock tak shock, bila audience punya respon macam mana. Audience punya respon tu, kalau dia datang 200 orang ataupun 30 orang, tak perlu sampai 30 orang, dapat seorang pun dah apa. Dah okey. Kalau ada orang datang, berulang datang tengok, then tak cukup. Jadi macam saya lah, sebab saya memang buat cerita yang sikit saja. Jadi buat je, tulis je. Kalau jangan self-conscious takkan siap. Tak percaya tanya Chris, saya tengah menulis untuk dia. Dan ni tak siap-siap hari tu, masalah saya tengah ada self-conscious. Kalau orang tengok dekat saya tengah tulis dia satu cerita yang akan datang, ini sebenarnya projek sulit, tak sulit datang ni. Sulit sangat pun. Tentang kisah dekat bulan. So yang bersama Chris. Yang ada sama Chris. So ada masalah sebab saya kan jadi self-conscious, terlalu fikir dekat bulan macam mana ini so jadi masalah. So saya kan dari saya boleh tulis je. Tulis bagi siap dulu sebab saya pegang kata-kata pesanan daripada Sesama Negara Muhammad Haji Saleh. Dia kata tulis sampai siap, dah siap perang. Simpan tulisan kita tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, ikutlah masa yang boleh. Sekurang-kurangnya 2 minggu, paling kurang 2 minggu. Lepas tu baca balik. Garanti akan ada yang boleh ubah. Garanti yang boleh ubah. So kalau selama yang boleh, simpanlah. Dia akan jadi lebih baik. Sebab itulah antaranya macam bila Jeffrey buat apa yang dia potong buat Pink Ernest tu. Aku filem tu Cari Rahmat. Dia makan masa. Silvana ni yang hasil itu dia dapat hasil yang cukup baik lah, at least. Cukup baik pada dia dan juga pada yang lain. Okey? Okey, saya nak jawab. Sekarang saya punya sesi ke?
Tak apa. Jawab Ilya. Kita masih lagi discuss pasal skrip. Skrip pun berkaitan dengan place. Betul? Okey, jadi yang soalan kenapa watak darling dalam cinta takkan kill you dia lelaki? Kerana dia ada kesinambungan sebelum ni, dia lain satu cerita. Saya ingat di cuk kat atas producer pun. Death is satu permulaan. Esok. Dia sebenarnya lebih kurang dia adalah kalau saya punya kawan sahabat saya Omar Philip panggil tu dia Death Trilogy. Dia ada 2-3 cerita yang daripada karakter yang lebih kurang sama. So daripada Death is satu permulaan dulu, kemudian lah baru dijadikan yang ni kita tak akan kill you. Dalam Death satu permulaan tu, waktu proses lakonan latihan berlangsung, watak tu diimprovisasikan jadi darling dan your baby. Dan yang dijadikan ini based pada dia, jangan ikut saya lah. Dia dah memang tujuan dia untuk dikemudikan. Sebab kalau ikut watak dalam yang ni, Ilifa letak watak muda kan. Saya tak muda sebab yang satu orang tua. Tapi saya memang fikir orang muda je masa tu. Okey, Baby darling tu. tak ada masalah. Sebab saya menyampah. So, menjawab tu memang sengaja dia letakkan darling tu sebagai lelaki. Sebabnya yang ni panggil darling dan baby ni dipanggil kepada yang perempuan. Itu kalau nak jawabnya lah. Sebab kan masa our first reading kan Encik Yusof, kita orang baca benda tu terbalik. Masa dululah 2 bulan masa sebelum MCO kan, kita orang baca benda tu terbalik sampailah bila dah dekat dengan part yang hantar baby balik ke rumah mak macam tu kan, baru kita tahu darling tak pernah macam memahami perasaan seorang perempuan. baru kita macam okey, perempuan rupanya, lelaki rupanya darling tu, because selalu orang panggil darling tak perempuan, baby tu lelaki. Kadang-kadang skrip saya kena tengok juga. Kadang-kadang ada juga kesilapan sebab ada salah-salah dia cukup besar. Dia kan okey je. Tak diterbitkan, tak ada orang sunting, tak ada editing apa semua, dia memang akan ada kesalahan. Saya tengok balik ada yang ada kesalahan. Itu yang jadi, yang itu terpulang pada pengarah lah. Kalau Tetapi itu saya tak anggap sebagai satu kesilapan, cuma kebiasaan kami ni kalau macam kita panggil boyfriend tu baby dan the boy will call the girl darling. So itu je. Tapi tak ada masalah lah. There's nothing. It's good. Okay Chris, okay, tak apa, nanti tunggu siap nanti. Oh, Chris Hello Chris. Chris, anything you want to say? Not so much lah. I thank you so much everybody for the play. It's actually Tuan-tuan dan puan-puan, this is my very first play reading that I'm hearing online. Walaupun congratulations Rumah Lakon, congratulations Live in my poetry for putting this together. And of course Abang Yusof, the reason I'm here is because I truly appreciate your scripts are very simple but it's really deceptive. Sangat deceptive kerana on the surface it looks so simple, tapi if you look deeper, oh my goodness, I baru je ingat actually I had the opportunity to work on the script, the first script juga. I think Kak Zulfa, we did the workshop dengan Kyrie juga. We did the workshop at UITM, and that was one of the scripts. Yeah, that was one of the scripts. And for our casting of Baby dengan Darling, kedua-duanya saya cast lelaki. That is another problem. Because bila dia kata, hantar saya balik. Okay, it's a guy. So, so it really opens the spectrum of gender issues, of all of that. And that's what I love about script Abang Yusof, kerana karya dia bagi peluang
for a director, for actors to really explore very, very, very topik yang rumit, isu yang rumit, tapi dalam skrip yang sangat senang. Another clue to that in that first script actually is the very first line. I remember I was mentioning to Kak Zulfa, I was saying, the first line is the fucking. I mean, how many actors are you going to bagi script? You're going to give this script to. How many of them are going to be as awesome as Leah, who is fucking. You know what I mean? Sorry, Leah. But you know what? I mean, the reason why I say that, bukan to memalukan, but the reason I say that is because I remember when I gave this script to one of the belajar in UiTM, the campus. I remember, I hadn't read the script. All I knew was Darling and Baby can be cast like this. And I didn't read the script, so I was, oh, very good, yeah, bank robbers, okay. So I bagi it. And then in the first reading, the first line was fucking. And I thought, oh my God, holy God. Will the student be alright? And I mean, within perkongsian sahaja dalam this sharing, but the actor actually was open to share and open to say the lines the way they were, and you see the thing. But anyway, it's not so much about the student or the actor. It's more about Abang Yusof, because the way Abang Yusof writes as a playwright, he goes for the jugular. Faham tak? He doesn't sorrow, and he doesn't mind. He just goes right for the fuck. Yeah, excuse my language. So I minta maaf. Please excuse my language. I know this is being recorded. Oh my God. Also Chris, Okay. having also and podcast also in Walid also be doing the podcast for this one. Oh no. No, but you know what? I don't mind. I will say fucking many times, because it shows to listeners, to all the listeners out there, and for all of us who have spent this wonderful time with you all, Rumah Lakon and live in my poetry. Thank you, Chris. The fact that it is the writing of Abang Yusof that really goes for the maximum impact, maximum effect, tapi dengan perkataan yang minimal or minimal, not like me. I mean me myself now. Bye. Alright, thank you, Chris. Maybe kita boleh dengar sikit apa Khairi boleh cakap something Khairi, walaupun Khairi masuk lambat. Hai Khairi, kenal lama. Hai Khairi. What? Hello Khairi. Hai. Just 2 sen lah. Aku masuk lambat tu, so aku macam Yes. no, because I thought the reading starts at 4 p.m. I was yeah. I was like, kenapa ada orang cakap start pukul 3, then I masuk pukul 3.20 just now. Sepatah 2 kata, I look forward untuk esok and Ahad, and then baru aku boleh bagi sepatah 2 kata. Sorry doh. So, okay. Dan tapi terima kasih Khairi join very good. Thank you. Terima kasih guys. Okay, Walid, go back to you. Okay, tadi kita dah dengar dari pelakon. Kita juga dah dengar daripada penulis. So sekarang kita nak tanya pengarah pula. Saya tahu benda ni kadang-kadang rahsia, kadang-kadang pengarah tak nak beritahu benda ni kan. Tapi kalau you tak nak beritahu, just tak payah beritahu lah kan. Kita nak tanya apa vision yang you nampak untuk karya ni? Maksudnya apa visual yang akan ada di atas pentas? Adakah you akan buat color merah, kerusi ataupun apa sajalah yang you nampak, supaya kita dapat gambaran macam mana pengarahan ni akan berlaku. Okay. Ya. Saya pengarah untuk the first play, Cinta Takkan Kill You. Saya punya vision selalu sangat minimal lah, set dia sangat minimal, and kalau selama ni kalau kita baca benda tu nampak macam nak buat heist, very pakai leather dan sebagainya. So when we were talking and I was talking to my actors, kita orang macam fikir sebenarnya diorang ni tengah berlatih,
and probably they are in the bedroom. They are like pakai singlet pagoda, baju pagoda, and the girl is, you know, wearing pajamas yang ada gambar bear kecil-kecil cute-cute tu sebenarnya. So, you know, itulah cara yang kami ataupun saya suka untuk nampak benda ni. It's all berangan sebenarnya budak-budak ni, berangan. Masa saya baca benda tu memang saya rasa macam geli, because that's why I punya pemikiran is only young people would do things like this. So saya suka dengar bila Encik Yusof cakap yang bila dia buat cerita ni dia guna orang yang lebih tua. I didn't see that was possible sebab bila saya baca skrip tu dalam kepala saya, annoyingnya diorang ni. So they are young people. Tapi itulah vision saya, very minimalistic punya sets, and apa yang saya nak tonjolkan ialah dynamics dalam relationship dua orang ni. Siapa yang sebenarnya tipu siapa dalam hal ni? Okay, itulah macam itulah. Okay, jadi maksudnya you lebih mengutamakan lakonan dia lah kan? Macam mana ya, lakonan tu. Macam mana dynamic characters diorang berlakon dekat situ. Lighting pun tak ada apa, because I see this as a realistic play. Everyday, benda yang tak ada, it's not experimental. Okay, jelas. Okay, untuk yang karya kedua pula. Karya kedua. Kita nak tahu Karya kedua. Karya kedua, dia punya pengarah tak ada bersama dengan kita. Sebab tu saya bantu untuk baca dia punya arahan pentas. Okay. No problem. He's not here untuk the whole of this 3 hari. Dia memang tak ada kerana dia bekerja. Ahad dia ada. Ahad dia ada berlakon ke Ahad? Ahad dia ni dia bukan dekat. Ahad dia dia mengarah. Yes, dia mengarah. So mungkin Walid boleh simpan question tu for Ahad lah bila Izhar Azri ada bersama kita. Okay, boleh, no problem. Yang ni lelaki dan wanita tanpa kata-kata cinta. Faham. Okay. So tadi kita dah dapat Cinta Takkan Kill You. Ini untuk penulis pula. Cinta Takkan Kill You kita dapat dia dari Pulp Fiction. Macam mana pula untuk yang satu lagi, Dicari Senja? Inspirasi dari mana ya sebenarnya, Abang Yusof? Soalan kepada Abang Yusof. Ni real life punya inspirasi. Okay. Tapi bukan saya real life, saya punya adik-beradik. Maknanya kenalan lah, memang adik-beradik. Memang adik-beradik saya ni, dia sepupu, 2 sepupu, 3 sepupu. Dia memang menjaga bapak dia yang lumpuh. Dia tak kahwin sampai bapak dia meninggal. Okay. So itu memang real lah inspirasinya. Dan memang kalau tiap-tiap kali raya, tahun tak dah pergi kan. Maknanya tiap-tiap kali raya saya akan pergi ke rumah dia dan jumpa lah dengan yang orang tua tu. Dan tengok keadaan macam mana. Memang saya nampak dia punya, kita boleh nampak dia anak tu punya pressure, kita nampak kadang-kadang dia punya keredaan dan sebagainya. Dan macam mana bapak dia yang macam mana, itulah yang jadi dibawa masuk ke dalam ni. Itu inspirasinya. Memang betul-betul real inspirasi sebab tak semua orang merasa. Macam Walid kita tahu pernah rasa, macam Ibrahim pernah rasa. Tak semua orang merasa tu. Jadi saya macam nak kongsi. Saya nak kongsi dengan orang supaya tahu ada orang yang mengalami peristiwa ni, perkara ni. Dia ada orang yang ada cabaran hidup dia sampai ke tahap yang macam ni. Tapi biasanya cerita saya akan ada over dramatik lah. Itulah yang ditambah-tambahnya lah. Sebab biasalah cerita kan, kalau tak dramatiknya tak jadi cerita lah. Memang itu di overkan dramatiknya. Kalau yang asalnya mungkin lah tak sampai ke tahap yang macam tu. Ada juga bersama dengan cerita-cerita lain pun. Tapi menjawab soalan tu, memang
daripada real life punya pengalaman. Okey, jelas. Satu pandangan yang menarik. Sebagai kuat je. Itulah dia. Satu pandangan yang menarik. So itu pandangan daripada Abang Yusof, macam mana dia menulis dan sebagainya. Cuma nak tanya, kali ini kita nak tanya kepada Lea. Kita nak tanya Lea, bila Lea bawa watak ni, sebenarnya apa yang Lea fikirkan sebenarnya watak tu? Sebenarnya apa dalam fikiran Lea watak tu bila first Lea baca? Ya, Lea Syura. Ya, dia tengah masuk batik. Oh, okay. Sorry. Okay. Sorry. What did I miss? Sorry. Walik, ulang balik soalan tu. Okay, sorry mengganggu. Soalan dia, soalan dia, bila Lea dapat skrip ni, bila Lea baca skrip ni, dalam fikiran Lea, skrip ni watak yang Lea bawa tu sebenarnya macam mana? Boleh Lea gambarkan tak watak tu macam mana? Pada Lea, bila Lea first dapat skrip ni, macam mana yang Kak Zilfa ceritakan, pada mulanya terbalik. Macam Lea baby dan adik, Lea darling dan adik baby. So bila pandang perspektif karakter Darling dulu, Darling ni dia macam acah-acah dominan. Dia macam, kalau daripada perspektif Darling tu perempuan, Darling tu Lea, Darling tu dia control si baby ni. Dia lah mastermind untuk heist rompakan di kedai Tom Yum. Tapi bila tukar karakter Lea jadi baby, Lea jadi baby ni dia lebih submisif dan dia memperlihatkan watak Imbo yang macam okey macam turut sahaja apa Darling cakap. Macam tu lah. Okay, jelas. Alright, thank you. Submissive So, dia jadi submissive bila jadi baby. Pura-pura. Dia mengingatkan saya tentang ni tau. Dia mengingatkan saya tentang X-File. Ini zaman saya lah, batch saya. Dia mengingatkan saya tentang X-File. Siapa nama tu, watak tu, Fox Mulder tu. Di mana watak lelaki tu dia lebih perempuan sifatnya berbanding Agent Scully. So nak tanya penulis lagi kan. Nak tanya penulis. Ada inspirasi sikit-sikit tak daripada X-File ni ataupun macam mana? Kalau tanya saya, Yes. tidak. Tidak Saya bukan peminat X-Files. So I don't tapi saya tahu lah sekali dengan Mulder tu, and I totally get what you are imagining. Yeah. Tapi tak. Alright. Okay, nampaknya Abang Yusof dah buka sound dia, dah buka audio. So kita tunggu jawapan dia. Sebenarnya saya tertarik dengan apa yang Walid punya pandangan tu. Saya pun tak terfikir macam tu sebenarnya. Oh. Itu biasalah pengkritik fikir benda lain. Satu view yang tak pernah saya nampak dan tak dengar lagi. Sebabnya memang skrip ni saya belajar daripada Zakaria Arifin. Okay. Dia kata bila kita buat skrip, seboleh-bolehnya arahan pentas perlu diminimumkan. Betul. Dan cuma arahan yang betul-betul penting sahaja untuk skrip tu perlu letakkan. Contohnya tembak mati tu yang memang kena, kalau tak buat tak jadi cerita. Betul. Jadi bila selepas sebelum ni lain. Maknanya bila saya tak ingat start bila saya tulis macam tu, saya permudahkan untuk membagi kebebasan kepada pengarah-pengarah untuk explore ni. Jadi buat tu itu sangat simple. Dia punya arahan dia kadang-kadang masuk sini, masuk sana, dia tak ada macam skrip dulu mungkin Walid perasan tapi yang lain perasan. Waktu malam
sedang berjalan, tiba-tiba lantai berbunyi. Apa semua itu tak ada. Itu semua dah tak ada. Maknanya kalau nak lantai berbunyi, tak berbunyi, itu kerja pengarah, kerja sinegrafer, dia orang nak decide sendiri macam mana. Tapi kalau perlu dia berlari-lari nak menunjukkan tu, asalkan letaklah dia berlari-lari. Ataupun kalau perlu cuma dia letak masuk, saya letak masuk daripada masuk pentas biasanya. Saya tak letak kiri atau kanan, ikutlah dia nak masuk kiri ke kanan ke depan ke, nak berlari ke nak menerak ke, itu semua pulang ke pengarah. Jadi sangat-sangat menarik bila kita tengok kerja-kerja pengarah mengolah skrip-skrip ni, terutama sebab saya kebanyakan boleh kata 80% ke 90% skrip yang saya tulis, kebanyakannya saya dah pentas kan. Sebab tu saya dah ada visual dia. Kadang-kadang dapat orang lain pentas kan, ada visual dia, so saya boleh nampak. So, bila kita tengok orang lain tu, sebenarnya satu pengalaman baru dan juga satu ilmu baru dekat saya terutamanya sebagai penulis. Itulah. Okey, kita tengok apa tadi, arahan pentas yang banyak-banyak ni, saya rasa benda tu berlaku sebab kita tahu sebelum ni kalau macam kita baca skrip dari luar negara ataupun skrip tempatan, biasanya banyak arahan pentas ni skrip yang dah dipentaskan. Jadinya itu tujuan dia buat banyak arahan pentas ni sebab dia nak bagi record balik kan apa yang pernah berlaku dekat pementasan sebelum ni. Dan benda tu saya rasa berlaku salah faham kepada penulis skrip. Saya rasa salah faham lah penulis skrip yang mana dia orang buat detail sedetail-detailnya sampai dia mengekang kreatif orang lain kan. Sampai dia jadi terlalu detail, mengganggu kreativiti orang lain. Tapi saya rasa benda tu berlaku kalau untuk penulis-penulis muda macam saya mula-mula dulu pun. Sampai satu peringkat tu saya tanya macam pasal apa banyak sangat arahan pentas yang jelas ni kan. Tapi last saya dapat faham benda tu berlaku sebab arahan pentas yang banyak-banyak tu adalah sebab daripada dia nak record balik apa yang pernah dipentaskan. So saya rasa okey sebenarnya kalau macam tak ada arahan pentas, tak banyak arahan pentas kan. Itu sangat-sangat membantu untuk karya tu lebih cair, lebih menarik untuk di-explore kan. Even kalau macam Shakespeare pun kan, Shakespeare kan banyak arahan pentas. Saya tak peduli pun arahan pentas tu, saya langgar je. Saya buat sayu je. Okay, so dekat sini saya punya podcast dah terlebih record sebenarnya. So saya ada backup plan, tapi mungkin sound dia akan berubah sikit nanti sebab saya pakai kode lain. Tapi tak apa. So boleh teruskan lagi dengan soalan kalau nak tanya soalan sebab saya dah ada backup plan. Saya dah record satu lagi session. Tak apa, boleh tanya soalan kalau masih nak tanya sebarang soalan. Ya, kepada pihak pelakon ataupun pengarah sendiri ada soalan kepada penulis ataupun ya biasa boleh bertanya. So kalau ada apa-apa. Dan kepada audiens, Khairi kalau ada lagi ke, kalau ada Tini, Tasha, Khairi ke, Aya ke, Ini nak tanya apa-apa? okey Khairi. Okay, nampaknya macam tak ada soalan lah. Yes. Kita nak tanya Rumah Lakon, kita nak extend berapa minit lagi ni? Saya rasa kita cukup sampai 4 setengah kita debate macam Okay. ni 5 minit terakhir lah. So macam kita boleh wrap up the session. Saya rasa agak nice dan sesi ni, discussion ni dan juga pasal skrip dan juga sangat-sangat teruja dan menghargai kehadiran Abang Yusuf Bakar ini, Chris dan juga Khairi dan juga kawan-kawan yang lain. Saya sangat teruja dan terima kasih kerana sokong projek. Saya pun untuk projek ni pun just macam suka je, just idea tu pop up tiba-tiba dan macam dan saya discuss dengan kawan-kawan pengarah yang lain untuk okay, apa nanti kita buat tengah time PKP tak ada apa-apa nak buat, so macam kita discuss skrip secara online. So macam tak tahu, benda tu macam just idea tiba-tiba yang datang macam nak something pengisian time PKP lah. So itu je lah. Hopefully macam at least kita boleh manfaatkan masa dengan baik. So dengan yang dengan apa yang passion dan suka buat lain.
data dan peminat, dan kita kali ni kita fokus pada skrip, dan itu yang macam saya guna. Dan untuk projek Roman Spoken ni adalah projek pertama kami yang 8 pengarah dulu daripada kelas pengarahan standard action dengan Abang Wan RS. So dah 2 tahun kami graduate. Dah 2 tahun kami graduate. 2 tahun lepas yang kami kami punya last task. So ni projek yang kami hopefully kerjasama antara 88 pengarah ini, dan juga kami cuma kali ni tak semua yang mengarah, cuma macam kali ni hanya 3 orang saja juga, dan yang lain tolong membantu pelakon sekali, dan juga tolong yang belakang dapur, dan juga sama-sama dan kerjasama dengan kawan-kawan yang lain daripada luar bentuk skill pengarah, 8 pengarah. So itu basically at least dalam 8 pengarah ni idea kami at least setahun sekali kami buat projek lah. Tapi then until kami pilih naskah Abang Yusof Bakar untuk projek kali ni. Dan macam idea dia adalah just kita faham kat luar sana dah banyak juga ataupun projek kompilasi, dan RF juga selalu buat projek kompilasi. Cuma kami kali ni fokus nak bagi kelainan sikit pada projek kompilasi tu, di mana kami fokus pada penulis single penulis, iaitu dan Abang Yusof Bakar. At least hopefully can do better, and so projek ini akan datang lah. Okay, itu saja kepada Umar Akun. Alright, thank you. Terima kasih semua. Bye. Okay guys, thank you. Itu saja. Jumpa esok untuk sesi kedua. Terima kasih semua. Terima kasih Abang Yusof. Thank you semua. Thank you Harry. Thank you guys. Alright. Tutup dengan tasbih kifrah surah Ta'as. Selamat berbuka semua. Selamat buka. Bukan sekarang lah. Kami 2 jam lagi. Bye-bye. Sabar Sarawak. Awal. Jangan azan awal. Okay, jumpa esok. Okay. Alright, thank you guys. Alright.